Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua panel yang sudi menghadirkan diri pada sesi perbincangan kita pada hari ini. Sesi perbincangan kita adalah membincangkan topik berkaitan perniagaan, iaitu bagaimanakah komunikasi digunakan untuk membina hubungan pelanggan dalam zaman media baharu ini. Adalah sebaiknya saya memperkenalkan diri dan keempat-empat panel kita dahulu. Saya Husna sebagai MC sesi perbincangan pada hari ini. Panel pertama kita iaitu Cik Ani, panel kedua Cik Su, seterusnya panel ketiga iaitu Cik Zuhri dan Cik Nuwairah sebagai panel terakhir kita. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan sedikit terlebih dahulu berkaitan tajuk perbincangan kita pada hari ini. Seperti mana yang kita sedia maklum, memang tidak dapat dinafikan, tidak kira apa juga bentuk perniagaan atau pekerjaan manusia, komunikasi adalah suatu perkara yang penting dan amat diperlukan. Untuk melihat dengan lebih jauh, saya menjemput panel yang pertama untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang komunikasi dan topik ini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada MC. Jadi saya akan terangkan dengan lebih lanjut mengenai komunikasi. Komunikasi melibatkan satu proses perpindahan maklumat antara dua individu atau lebih. Komunikasi juga berkait rapat dengan kemajuan teknologi di mana ianya mendorong kepada perkembangan penggunaan internet dan gadget. Seperti yang dapat kita lihat dari segi perniagaan, ketika wabak COVID-19, kebanyakan peniaga bergantung kepada penggunaan media sosial dan internet untuk menjalinkan hubungan dengan pelanggan. Contohnya, mereka mempromosikan servis dan produk mereka di platform Facebook, TikTok dan WhatsApp Group. Keadaan ini menunjukkan pengaruh media baharu dalam komunikasi di mana perniagaan yang dahulunya dijalankan secara fizikal boleh diuruskan secara atas talian juga. Jadi, kemajuan teknologi amat membantu masyarakat membangun pusat seperti yang dikatakan oleh Cik Ani sebentar tadi. Apakah contoh dan kebaikan lain dalam kemajuan teknologi yang sedang digunakan oleh kita? Mungkin kita tidak perasan bahawa ianya merupakan kemajuan teknologi pada masa kini. Menurut temubual yang telah saya lakukan dan pemerhatian bersama Cik Dayana, antara sebab platform ini berkembang dengan baik kerana sifatnya yang mudah dari segi mod pembayaran yang pelbagai, terutamanya menggunakan perbankan atas talian. Manfaat seterusnya, pelanggan boleh melihat barang dan memilih barang dan membuat perbandingan dari segi harga sebelum membuat pembelian. Kebaikan yang seterusnya pula ialah kepada peniaga. Peniaga boleh meluaskan rangkaian perhubungan dan meningkatkan jualan ini kerana kuantiti pelanggan bertambah dan seterusnya boleh meningkatkan lagi keuntungan perniagaan. Informasi yang teliti dan sangat menarik telah diberikan oleh Cik Ani. Seperti yang disebut oleh Cik Ani, ia telah digunakan secara meluas di seluruh pelosok dunia. Bagi memahaminya dengan lebih lanjut, apa pendapat dan penjelasan yang boleh dikongsikan oleh panel kedua kita iaitu Cik Su? Silakan. Bagi menambah sedikit pernyataan yang dikeluarkan oleh Cik Adi tadi, bahawasanya pandemik COVID-19 telah memberi impak yang besar terhadap ekonomi, terutama perniagaan di seluruh dunia. Salah satu contoh yang kita dapat gambarkan, kita ambil contoh di Malaysia. Sepanjang PKP, banyak sektor ekonomi yang sebelum ini menjana keuntungan besar mengalami kerugian, antaranya seperti perhotelan, pendidikan, penerbangan dan pelancongan. Maka, kesan-kesan ini mengiring perkembangan dalam kemajuan teknologi dalam infrastruktur sosial seantero dunia bagi sektor perniagaan. Antara contoh yang digunakan pakai di Malaysia, aplikasi MySejahtera bagi mengekalkan titik sentuh runcit yang relevan untuk memberi akses berterusan telekomunikasi kepada orang ramai. Seterusnya, terdapat banyak kemudahan untuk pertemuan maya, komunikasi segera dan kerjasama projek. Antara contoh yang digunakan adalah seperti platform online seperti Google Meet dan Webex. Seterusnya saya kongsi bersama para panel pengalaman saya menemu bual dengan Akhima, iaitu dropship brand makanan NZ Crush. Beliau telah menjinakkan diri selepas wabak COVID-19 reda. Ini merupakan salah satu contoh di mana masyarakat menyiapkan diri seiring dengan kemajuan teknologi kini. Info yang dikongsikan amat menarik daripada Cik Su. Jadi di sini apakah iktibar yang patut kita ambil sebagai pengajaran bagi pendapat Cik Su?
Secara ringkas, kita dapat simpulkan pandemik COVID-19 membawa impak yang amat besar dalam perniagaan. Kesimpulannya, bagi memastikan rangkaian komunikasi tidak terjejas, kita perlulah mengutamakan komunikasi, terutamanya dalam situasi COVID-19 ini. Pemimpin mestilah memastikan pekerja menggunakan komunikasi teknologi digital yang mudah digunakan untuk mengoptimiskan kemajuan teknologi. Terima kasih kepada kedua-dua panel untuk penerangan sebentar tadi. Cukup jelas saya kira kerana pengenalan tentang topik yang sangat padat. Seterusnya untuk panel yang ketiga, Encik Zuhri, boleh terangkan apa yang dimaksudkan dengan New Media Age? Terima kasih untuk soalan sebentar tadi. New Media Age ini adalah satu media di mana media digital yang mempunyai daya tarikan, mampu menyediakan komunikasi berhala dan terlibat dengan sistem komputeran. Sebagai contoh, blog laman seseorang dan media sosial lah. Diteruskan dengan soalan seterusnya daripada saya kepada panel. Bagaimana ianya dapat dikaitkan dengan fungsi komunikasi? Ia berkait rapat di mana peniaga-peniaga ini akan menggunakan media sosial untuk mereka berinteraksi bersama pelanggan-pelanggan mereka. Jika kita lihat sekarang, ramai peniaga online lebih aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp dan TikTok lah. Sebagai contoh adalah TikTok yang menjadi trend di mana peniaga-peniaga ini berkomunikasi bersama pelanggan mereka dan berlaku komunikasi dua hala di situ. Baiklah, demikian tadi penjelasan dari panel ketiga kita di mana Encik Zuhri ada menyebut tentang live broadcast yang kita tahu semakin popular pada masa sekarang. Jadi soalan yang mahu saya tujukan kepada panel yang seterusnya adalah apakah contoh terkini yang menggunakan live broadcast yang disebut oleh speaker tadi? Terima kasih Cik Husna. Bagi menjawab persoalan tersebut, baru-baru ini banyak bisnes yang sedang mencuburi jualan secara langsung melalui sosial media untuk memperluaskan komunikasi bersama pelanggan. Setahu saya, kejadian ini menjadi semakin popular kerana permulaan situasi di mana penggunaan TikTok Shop yang digunakan oleh semua lapisan masyarakat kini. Bolehkah Cik Waira menerangkan tentang manfaat penggunaan TikTok Shop ini secara ringkas? TikTok Shop ini diambil bagi memanfaatkan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang masih belum mampu untuk menubuhkan kedai fizikal untuk menjual produk mereka kerana kos pelaburan yang sangat tinggi. Jualan secara langsung juga dapat memudahkan penjual untuk berkomunikasi secara terus dan berbanding jualan atas talian ataupun di gerai. Jadi, apa pendapat speaker kita tentang penggunaan TikTok Shop ini? Adakah sememangnya ia membantu para peniaga untuk membina hubungan dengan pelanggan? Ya, bagi saya TikTok ini telah menjadi salah satu platform media sosial yang paling popular untuk dipasarkan oleh perniagaan kerana ia salah satu cara kos efektif untuk meningkatkan kesedaran jenama dan juga membina hubungan dengan pelanggan melalui komen secara langsung. Selain itu, jika anda dapat mencipta konten di TikTok yang bergema dengan target audiens anda, ia berkemungkinan besar dapat dilihat oleh lebih ramai orang. Saya juga ingin kongsikan tentang pengalaman Cik Yazmi yang telah kami temu duga sebagai salah seorang usahawan yang menguruskan aktiviti jual beli produk penjagaan wajah. Beliau telah banyak menceritakan tentang penggunaan TikTok sebagai cara beliau menarik pelanggan dan juga mempromosikan produk beliau. Rupanya banyak manfaat yang kita boleh dapat melalui jualan secara langsung untuk mengembangkan lagi bisnes kita, bisnes di Malaysia ini. Namun, dalam baiknya kita juga perlu beringat bahawa penggunaan internet atau zaman media baru ini perlu dikawal agar tidak berlaku kejadian yang tidak diingini. Sebagai contoh, isu data pribadi dan sebagainya. Maaf, boleh saya mencelah. Adakah kesan karya yang dinyatakan oleh Cik Waira tersebut tidak mempunyai sedikit nilai positif yang dapat dirasakan oleh orang kita? Bagi menjawab celaan Cik Su tadi, saya sangat menyokong dengan pernyataan Cik Waira. Sudah semestinya terjadi kebaikan dan keburukan di setiap ciptaan manusia. Saya sangat merasakan teknologi media sangat membantu dalam meyakinkan para peniaga kita dalam berkomunikasi dalam bisnes mereka. Wah, perbincangan yang hangat di antara para panel-panel kita pada hari ini. Jadi apa yang dapat saya simpulkan, kita dapat lihat media sosial kini sedikit sebanyak membantu sesebuah perniagaan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Namun masih ada sedikit kelemahan dan keburukan dalam sesetengah perkara. Kita sebagai pengguna mestilah bijak menggunakannya. Akhir kata, sebelum saya menamatkan sesi perbincangan kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua panel kerana sudi meluangkan masa dan pendapat dalam sesi perbincangan ini. Maka dengan itu, saya tamatkan sesi perbincangan kita sampai di sini sahaja. Sekian.